Ini bukan kali pertama Paludan bertindak sedemikian. Malah beberapa insiden membakar Al-Quran turut dilaporkan berlaku sejak tahun 2019. Dia tengok apa tu? Tengok ni Jerry. Dia orang bakar Al-Quran dekat Sweden. Kenapa dia orang bakar? Ada banyak lagi cara selain bakar Quran. Itulah dah salah dah ni cara dia orang buat ni. Tak kena ni. Ni macam nak menghapuskan ilmu kita Al-Quran je ni. Betul tu? Benda ni betul ke salah? Rasanya kita kena cari sumber yang sahih. Betul. Rasanya pernah tengok satu video ni yang dia orang cerita pasal isu ni. Kat mana? Ada. Sekejap yang dia buka. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita pada episod rancangan kali ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk mengupas lebih lanjut mengenai isu epistemisid atau isu penghapusan ilmu di mana mengenai isu pembakaran Al-Quran di Sweden pada baru-baru ini. Sebelum kita pergi lebih mendalam, suka saya menerangkan apa itu maksud epistemisid ini. Istilah epistemisid dikembangkan oleh ahli sosiologi Portugis Boaventura de Sousa Santos dalam bukunya Epistemologies of the South, Justice Against Epistemisid. Epistemisid merujuk kepada pemusnahan pengetahuan sedia ada. Ia digunakan dalam konteks penjajahan yang telah membawa keganasan terhadap manusia, tetapi juga melibatkan keganasan terhadap pengetahuan pribumi tentang alam semula jadi. Apabila orang Eropah menjajah selatan global, mereka bukan sahaja memperuntukkan sumber, tetapi mengubah landscape ekologi untuk memaksimumkan keuntungan mereka dengan mengorbankan biodiversity yang membawa kepada epistemisid, kehilangan ilmu pengetahuan dan sebagainya di seluruh dunia. Baru-baru ini terdapat satu isu di mana terjadinya pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh ahli politik Denmark Sweden, Rasmus Paludan, di depan kedutaan Turki di Stockholm yang telah mendatangkan kemarahan orang ramai, terutamanya orang Islam di seluruh dunia. Perbuatan ahli politik tersebut yang membakar kitab Al-Quran merupakan satu tindakan yang salah. Tindakan itu jelasnya merupakan penghinaan terhadap kitab suci yaitu Al-Quran yang merupakan panduan dan wahyu buat semua orang Islam. Tambahan pula, tindakan tersebut memaparkan niat ahli politik tersebut yang kemungkinan bertujuan untuk melupuskan kitab-kitab Al-Quran tersebut. Namun, cara yang digunakan pakai oleh ahli politik tersebut adalah salah meskipun dasar tindakannya itu adalah bertujuan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi. Tekstil dan teori pembakaran Al-Quran dapat dilihat dari pelbagai perspektif, termasuklah yang pertama, kebebasan beraspirasi. Dalam konteks demokrasi, kebebasan beraspirasi merupakan sebuah hak asasi manusia yang utama. Namun begitu, kebebasan beraspirasi memiliki batasan, terutama tindakan atau ungkapan yang boleh membawa kepada kebencian, diskriminasi dan juga kekerasan terhadap sesetengah golongan. Dalam isu pembakaran Al-Quran, tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk provokasi yang melampaui batas kebebasan beraspirasi yang sepatutnya kita hormati. Yang kedua, toleransi antara agama. Toleransi antar agama merupakan sebuah prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeza. Tindakan membakar Al-Quran di Sweden telah dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak toleran terhadap agama Islam dan juga umat Muslim. Tindakan tersebut telah membawa kepada ketegangan antara agama dan juga perpecahan terhadap komuniti yang berbeza. Yang ketiga, censorship. Pembakaran Al-Quran di Sweden menimbulkan protes dan kemarahan dari berbagai negara, terutama negara-negara majoriti Muslim. Tindakan ini mempengaruhi hubungan diplomatik antara Sweden dengan negara-negara Muslim serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Yang keempat, teori konflik. Dalam sosiologi, teori konflik menjelaskan bagaimana ketidaksetujuan dan persaingan antara kelompok sosial dapat mempengaruhi struktur masyarakat. Dalam konteks pembakaran Al-Quran, tindakan ini dapat menimbulkan konflik antara berbagai kelompok seperti antara umat Muslim dan bukan Muslim, atau antara penyokong kebebasan berekspresi dan mereka yang menentang tindakan provokatif. Dari perspektif ini, penting untuk mempertimbangkan kesan dan tindakan seperti pembakaran Al-Quran dan mencari cara untuk mempromosikan toleransi, dialog dan penghormatan antara agama. Seterusnya ialah falsafah ideologi Barat. Ia bermula daripada usaha dasar westernisasi yang dilakukan oleh pihak Barat, iaitu proses untuk membaratkan sesebuah negara. Matlamat gerakannya adalah untuk mengingkari agama dan menganggapnya sebagai tahap perkembangan yang terkebelakang daripada tahap-tahap kemajuan yang lain. Jenis aliran pemikiran falsafah Barat bagi konteks isu ini ialah sekularisme.
Aliran pemikiran falsafah sekularisme ini diasaskan oleh George Jacob Tolkien, iaitu di mana satu sistem etika dan falsafah ia bertujuan untuk memberi pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan, kitab suci serta kehidupan di kemudian hari. Secara umum, sekularisme ini adalah fahaman yang ingin membebaskan diri daripada cekaman atau peraturan agama dalam kehidupan. Syariah ialah musuh utama bagi pihak kaum sekularis. Hal ini kerana syariah Islam banyak bertekanan dengan falsafah perundangan mereka. Misalnya dalam pengharaman riba, arak, judi, zina dan sebagainya. Mereka beranggapan bahawa perundangan dan pemerintahan itu adalah hak mutlak mereka, di mana mereka boleh mengikut kehendak dan kemampuan mereka tanpa perlu mengikut batasan agama. Sebabkan fahaman inilah mereka menolak Al-Quran yang merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan umat Islam. Dan disebabkan fahaman ini juga lah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan seperti membakar kitab Al-Quran tersebut. Dan proses yang betul tak patut lah. Mungkin kena ada yang betul tak baik lah sebab tak ada Kalau kita melanggar Al-Quran tu, kita kena buang di tempat yang betul lah supaya ia tidak dilangkah oleh sebab Al-Quran kan. So macam kita boleh buangkan ni dekat tengah-tengah laut. Tahu saja kalau dia membakar Al-Quran ni, dia akan membakar Al-Quran itu cukup. Dan abu-abu tu macam biasa kita membakar abu dalam sepah kaki. Tapi kalau Al-Quran ni adalah satu tempat. Saya sama ada kita nak buang dalam sungai ataupun tanam yang sebab abu tu kita boleh buang rata. Ini adalah kita katakan kita layan ataupun kita dengan cara yang tersulah. Tahu saya, di Malaysia ada satu agensi ataupun NGO yang diberikan untuk melakukan penelitian bagi tidak kekal ataupun habitat dan abu. Mereka melakukan dengan prosedur yang betul dan air banyak lebih akan di laut juga. satu tempat yang betul dan kena ada proses dia dulu. So kalau macam sekarang yang tak ada. Kalau dia makan pandangan sendiri, aku yang dibuang di laut. Melupuskan Al-Quran dengan membakar dan membuangnya di tempat bukan dalam orang ramai. Seperti laut, ini tak boleh dibuang di longkang. Tanamkan di tempat yang tak ada orang yang ada dalam. Jadi orang tanam dekat kuburan, dekat tanah mati. Teknik pelupusan Al-Quran yang rosak. Al-Quran merupakan kitab yang suci bagi umat Islam, tidak kira ia masih baru ataupun tidak boleh digunakan lagi. Hukum sebenar pelupusan Al-Quran ialah tidak dibolehkan kecuali Al-Quran sudah rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Antara kaedah yang digariskan oleh para ulama dalam proses pelupusan Al-Quran adalah dengan cara membakarnya. Namun, terdapat beberapa proses pembakaran iaitu dengan membakar keseluruhan Al-Quran dan tidak boleh meninggalkan mana-mana bahagian yang tidak terbakar. Bahan-bahan atau debu-debu yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran perlu dikumpul bagi memastikan tidak ditiup angin ataupun bersepah. Bahan-bahan yang telah dibakar perlu ditanam di tempat yang bersih atau tempat tidak dilalui orang atau dibuang ke dalam sungai atau laut yang mengalir air. Kerja-kerja pembakaran perlu dikawal sedia oleh pegawai Jabatan Agama atau pihak yang mahu melupuskan bahan-bahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu pembakaran Al-Quran ini daripada berterusan. Yang pertama adalah Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu memainkan peranan mengenai isu berkaitan pembakaran Al-Quran ini semasa persidangan dengan negara-negara anggota yang lain kerana semua negara hendaklah membuka mata bahawa isu ini bukanlah isu yang boleh dipandang ringan. Yang kedua adalah memperketatkan undang-undang negara. Setiap negara, terutamanya negara yang selalu menimbulkan provokasi, hendaklah memperketatkan lagi undang-undang negara yang sedia ada untuk meningkatkan kesedaran rakyat di negara tersebut akan perbuatan yang hina itu salah di sisi undang-undang yang boleh dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatan tersebut. Hal ini sedikit sebanyak boleh menyadarkan mereka mengenai tindakan yang dibuat itu juga dikira sebagai satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Kesimpulan yang boleh disimpulkan berdasarkan kajian yang dijalankan dapatlah disimpulkan bahawa isu pembakaran Al-Quran mestilah ditentang sekeras-kerasnya kerana ianya bukanlah isu yang perlu dipandang ringan oleh setiap negara, terutamanya negara Islam, kerana perbuatan tersebut telah menyentuh sensitiviti keagamaan yang boleh memberi impak
negatif dari segi kerjasama antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Negara Islam hendaklah menyuarakan isu ini demi mempertahankan dan memelihara kitab suci Al-Quran yang merupakan pegangan setiap umat Islam supaya dapat menyadarkan semua negara di dunia ini bahawa isu pembakaran Al-Quran bukanlah sesuatu isu yang ringan untuk dibiarkan begitu sahaja yang boleh menyebabkan hilang rasa orang bukan Islam terhadap kitab suci Al-Quran.